Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam sesi tadabbur harian setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki muka surat yang ke-45 insya-Allah, dan kita akan membaca, kita akan berdiskusi sedikit tadabbur daripada surah Al-Baqarah ayat 265 sehingga ayat 269 insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 16 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 29 hari bulan Mei tahun 2021 Masihi. Hari ini hari Sabtu, jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita panduan sedikit daripada Al-Quran dengan usaha yang kita buat ini, dan moga-moga kita akan mendapat kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tidak hanya membaca Al-Quran tanpa kita memahami apakah yang akan disampaikan, yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui ayat-ayat ini. Kita tahu bahawa ini dalam bahasa Arab, tetapi insya-Allah dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk memahami dengan serba sedikit yang cuba kita usahakan ini. Hari ini insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca sedikit daripada ayat-ayat sebagai mengambil barakah daripada sesi kita ini, dan kemudian kita akan cuba lihat secara sepintas lalu apakah kandungan daripada muka surat ini, dan kemudian seterusnya kita akan pergi kepada perkataan-perkataan yang ada dan pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kama thali jannatin birabwah asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. 265 daripada surah Al-Baqarah. Jadi sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni, bahawa muka surat dalam juzuk yang ketiga ini daripada surah Al-Baqarah banyak menceritakan tentang isu persoalan tentang harta, tentang ekonomi, tentang muamalat dan sebagainya. Jadi kita akan lihat yang di sini Allah Subhanahu wa taala sentiasa menggembeling kita ni, push kita ni supaya kita ni banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita pelbagai perkara, pelbagai keadaan jika sekiranya kita ni menginfakkan. Pahala-pahala diceritakan oleh Allah sebagaimana yang kita baca sebelum daripada ni, iaitu pahalanya adalah lebih daripada 700 kali ganda. Setiap satu Allah Ta'ala akan gandakan kepada 700 atau lebih, adha'afan katsirah, pelbagai pergandaan-pergandaan yang sangat banyak. Jadi moga-moga dengan Allah Subhanahu wa taala janji-janji ini akan memberikan semangatlah kepada kita untuk kita menginfakkan apa yang ada pada kita, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada hari ini, yang ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala sebutkan wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Allah Ta'ala membuat perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya ibtigha'a mardatillah, iaitu kerana nak mencari keredaan Allah, menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan Allah Ta'ala ni, perumpamaan nafaqat, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah, ibtigha'a mardatillah. Allah Ta'ala kata wa tasbitan min anfusihim. Wa tasbitan, tasbit ni daripada perkataan sabat. Sabat ni ialah artinya ialah tetap, kekal. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan tetap kekal? Menetapkan, meneguhkan daripada diri mereka. Jadi dia ni membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kerana nak mencari. Tujuan ada dua disebutkan sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dan yang keduanya untuk tasbit daripada diri mereka. Ulama-ulama sini mempunyai beberapa penafsiran terhadap maksud wa tasbitan min anfusihim. Pertamanya, ada ulama mengatakan maksudnya adalah talaban lis-sawab lis-sabati 'alal iman.
Iaitu mereka buat macam tu kerana apa? Kerana untuk mendapatkan as-sabat alal iman. Supaya dengan buat macam tu, mereka harapkan itu adalah salah satu daripada usaha untuk mensabatkan. Kita ni nak kita ni sabat. Sabat ni teguh makna tetap bersama, tidak pernah mundur, tidak pernah lemah kan daripada untuk beriman. Sentiasa beriman ni sampailah kita mati kan. Jadi untuk mendapatkan perkara ni, salah satu daripada caranya ialah dengan kita ni menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kat sini, mereka buat macam tu kerana yang pertama kerana kerana mencari kerana Allah, ibtigha amradatillah. Yang kedua ialah untuk mentasbihkan supaya sabat, supaya tetap teguh di atas keimanan. Tu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua dia kata adalah kerana mereka yakin dengan pahala. Jadi tasbitan situ ialah maksudnya tahqiqan lis-thawab, itu. Artinya ialah untuk memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin bila mereka buat macam tu mereka dapat pahala daripada Allah. Jadi sebab itulah mereka buat perkara ini, iaitu infak di jalan Allah Subhanahu. Jadi itu adalah dua makna yang diberikan oleh ulama berkenaan dengan tasbitan min anfusihim. Apa-apa pun maknanya adalah hampir sama, iaitu tujuannya adalah kebaikan, mencari kebaikan, mendapatkan keimanan yang teguh dan seterusnya mereka untuk mendapat pahala. Jadi seterusnya daripada itu Allah Ta'ala kata kamasali jannatin. Orang yang buat macam tu, orang yang menginfakkan macam tu, mereka ni adalah sama seperti perumpamannya Allah Ta'ala kata seperti jannah. Seperti satu taman, satu bustanun jannah birabwatin. Birabwatin ni di atas tempat yang agak tinggi. Jadi kalau kita kata wadi, satu kawasan kan, kemungkinan ada satu tempat yang tinggi sikit. Bila tempat tinggi sikit, biasanya kalau dalam sistem tanaman tempat yang lebih tinggi sikit daripada tempat yang rendah, tempat tinggi itu biasanya dia akan mendapat lebih sikit dan hasil tanaman di tempat itu biasanya akan dapat lebih. Jadi Allah Ta'ala kata birabwah, itu maksud rabwah, iaitu tanah tinggi sedikit, tanah tinggi, bukan tinggi bukit, bukan, tapi rabwah ni tinggi sedikit daripada yang biasa itu. Kemudian asabaha wabilun, kemudian selepas daripada itu tanah ini, taman ini dia mendapat wabil. Wabil ni maknanya hujan, hujan yang lebat daripada langit. Fa'atat ukulaha da'fain, Allah Ta'ala kata. Maka tanah ini, tanaman-tanaman yang ditanam di atas tanah ni, maka dia akan mendapat hasil. Fa'atat ukulaha, ada bacaannya dengan baca uklaha, ada kita baca biasa ukulaha, boleh baca dengan uklaha. Jadi fa'atat ukulaha da'fain, Allah Ta'ala kata dia akan menghasilkan produk dia 2 kali ganda. Maknanya lebih lah maknanya. Fa'illam yusibha wabil, kalau tak kena hujan yang lebat pula, apa dia akan dapat? Maka dia akan dapat fatal, dia akan dapat hujan yang kurang sikit. Allah Ta'ala kata, maka bila dapat hujan kurang sikit, maka hasil dia mungkin kurang sikit daripada biasa, daripada yang 2 kali ganda tadi tu, daripada hujan lebat tadi tu. Maka ini semua ni adalah perumpamaan untuk orang pertanian, akan lebih nampak lah kan mereka akan dapat rasa. Tapi orang yang tak pertanian macam kita ni, mungkin kita kata tak nampak sangat kan, tak perasan sangat kan. Tapi apa-apa pun Allah Ta'ala buat perumpamaan kepada kita di sini supaya kita ni faham bahawa inilah perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, kadang-kadang harta yang sama, nilai yang sama, kadang-kadang pahalanya lebih. Kenapa? Kerana yang pertamanya ialah kerana susah payah orang tu, yang kedua kerana keikhlasan dia. Kadang-kadang kerana ikhlas orang ni lebih sikit, orang ni kurang sikit. Jadi ikhlas pun dia ada maratib, dia ada martabat-martabat yang tak sama di antara satu sama lain. Jadi kalau seseorang tu memberi tu, ikhlas dia kita katakanlah 200%. Jadi dia akan dapat pahala 200%. Kalau orang tu ikhlasnya lebih tinggi lagi, 300%, maka dia dapat pahala lebih lagi. Jadi kesimpulannya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini, wallahu bima ta'maluna basir. Sebab betul Allah Ta'ala sebut sini, Allah Maha tahu, Maha melihat dengan apa yang kamu lakukan. Jadi wallahu, Allah Ta'ala itu bima ta'maluna, dengan apa yang kamu buat, dia ni basir, dia sangat-sangat melihat. Seterusnya itu ayat 265. Kita pergi kepada ayat 266. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi tentang apa ni, tentang pahala kita ni berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Allah Ta'ala lagi sebut ayawaddu. Ayawaddu ni adalah kalau kita katakan, atau ayawaddu, adakah, yawaddu seseorang tu ingin, bercita-cita, menginginkan, suka apa-apa, iaitu kata ahadukum antakuna lahu jannah, adakah kamu ni suka? Sebenarnya ayat ini walaupun disebut sini ialah
sini, tetapi ulama kata istifham sini, dia kata istifham ni ingkari. Istifham ingkari maknanya tu adakah, kan? Tapi adakah sini maksudnya jangan, maknanya janganlah seseorang daripada kamu ini inginkan apa? Seperti antakuna lahu jannah, dia ni ada jannah. Ni cerita kan, kita cuba fahamkan. Allah Ta'ala kata kan, nak tak nak, ataupun nak macam mana, nak macam ni ke, iaitu seorang yang mempunyai jannah, dia ada kebun, kemudian min nakhilin, dia ada pokok kurma, wa anabin, kemudian dia ada pokok anggur. Jadi maknanya meriah lah, kita katakan taman tu. Kemudian tu tajri min tahtihal anhar, kemudian ada air-air yang mengalir pula kan. Ini cantik lah, maknanya kan, cantik dan juga subur. Maknanya kalau tidak ada air kering tu, itu cerita lain kan. Tapi Allah SWT sebut ni sangat-sangat subur lah di situ kan. Kemudian lahu fiha min kulli samarat, semua jenis buah ada. Kalau kita kata sini sekarang lah, buah manggis ada, buah durian ada, buah pauh ada, buah apa semua ada kan. Tapi bagi orang Arab tak adalah kan buah-buah tu. Tapi semua buah Arab ni, macam contoh kata buah anggur ada, buah tamar ada, buah apa lagi kan. Asal jenis buah lah kan, buah rumman, buah delima, buah semua jenis buah tu. Fiha min kulli samarat, padanya semua ada. Samarat ni buah-buahan. Wa asabahul kibar, tiba-tiba dia pun terkena tua, maknanya dia jadi tua lah kan. Wa asabahul kibar, kibar tu tua, dia dah lama dia jadi tua kan. Walahu zurriyatun du'afa, tapi masalahnya dia ada zuriat, dia ada anak-anak, tapi anak-anak semua tu lemah-lemah. Ada yang kata maksud anak lemah sini ialah anak-anak tu masih kecil, ataupun anak-anak yang ramai tapi dia tak mampu, zuriat dia tu tak mampu untuk menguruskan kebun dia tu. Apa-apa sebab tak kira lah kan. Fa asabaha wa i'sarun, lepas daripada tu apa jadi? Dahlah anak-anaknya tak mampu nak selesaikan tanaman-tanaman tu, kebun itu. Kemudian datanglah pula i'sar. I'sar tu artinya ialah angin ribut. Kemudian fihi narun fahtaraqat, kemudian ribut tu pula ada api pula membakar kebun dia tu. Jadi habislah, seolah nak kita katakan dahlah anak-anak tak ada boleh nak urus, kemudian pula datang ribut pula, kemudian ribut tu pula membakar pula tu dengan api, dengan petir. Maknanya ada mempunyai api semua tu. Apa jadi kepada kebun itu? Fahtaraqat, maka terbakarlah. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Allah Ta'ala kata macam itulah Allah Ta'ala jelaskan kepada kamu ayat. Yubayyinullahu lakumul al-ayat, tanda-tanda kan. Jadi Allah Ta'ala buat apa berlaku di keliling kita ni sebenarnya adalah nak minta kepada kita supaya kita ni sentiasa berfikir. Ada kaitan dengan apa yang berlaku. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan. Sebagai contohnya perumpamaan di sini. Seorang ada kebun, kemudian dia tua, dia ada kebun dia tu banyak, subur, kemudian dia tua, kemudian anak-anak tak boleh nak menguruskan, kemudian tiba-tiba datang pula angin tempat ada api lalu bakar kebun dia, mana hancurlah kebun dia. Jadi keadaan ini nak gambarkan apa sebenarnya? Ulama kata perumpamaan ini adalah untuk menunjukkan Allah Ta'ala nak memberi umpama kepada kita, permisalan kepada kita, iaitu seorang yang asalnya, ini satu pendapat ulama dia kata macam ni kan, pendapat ni masyhur, pendapat ni antara yang kuat yang dikatakan oleh ulama. Maksud dia ialah seorang yang mana membelanjakan, membuat baik pada permulaan hidup dia, pada masa dia segar, pada masa dia muda, dia buat baik, dia buat ketaatan, dia dapat pahala yang banyak. Tiba-tiba bila dia dah lama tu, dia rasa dia dah boring, dia pun nak buat kejahatan. Bila dia buat kejahatan, lepas tu akhirnya kan, kejahatan dia ni akan memakan pahala yang dia buat semasa dia muda ni. Jadi sedikit sehinggalah dia buat maksiat tu, sehingga apabila hujung umur dia tu dah habis semua dah. Habis apa pahala-pahalanya tu habis, termakanlah, macam seolah macam terbakar oleh pahala yang dibuat semasa dia muda tu. Jadi ini adalah perumpamaan yang paling masyhur di kalangan para ulama menceritakan tentang maksud kepada ayat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita jangan jadi macam ni. Sebab itulah kita kata tadi istifham situ, ayawaddu situ ialah bukan nak tanya adakah kamu nak jadi macam ni. Tak, maknanya jangan kamu jadi macam ni. Jadi macam tu Jadi Allah Subhanahu seterusnya ialah apa? Allah Subhanahu sebut pula dengan ayat yang seterusnya, ayat 267. Ya ayyuhallazina amanu, maknanya berterus bercerita tentang infak lagi kan. Ayat nombor 1 pun dalam muka surat kita hari ini pun cerita pasal infak. Ayat yang kedua pun cerita perumpamaan tu sebenarnya adalah berkaitan dengan infak juga.
iaitu lebih kepada infak. Seorang yang menginfak pada masa muda dia, pada masa segar dia, pada masa banyak duit dia, kemudian lama-lama dia tu tak nak infak dah, lepas tu dia buat maksiat pula kan, kemudian jadi akan merugikan dia. Jadi Allah SWT sebut selepas daripada tu, wahai orang-orang yang beriman, wahai ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Sekarang ni kita nak infak. Nak infak apa? Bagaimanakah cara infak kita kan? Jadi Allah Ta'ala ajar dalam ayat 267 ni, ialah bila kita ni nak menginfakkan sesuatu benda, tak kira lah kan, ulama kata sini kan, sama ada infak tu ialah zakat ke, sama ada infak tu ialah infak sedekah sunat ke, dan sebagainya. Bagaimanakah bentuk yang kita nak infak tu? Jadi dia kata kat sini, infak tu Allah Ta'ala ajar kepada kita ni ialah mestilah daripada min tayyibati ma kasabtum, daripada yang terbaik. Daripada apa? Mimma ma kasabtum, apa yang kamu usahakan. Kita usaha, kita berniaga, kita bekerja, kita menanam dan sebagainya, kemudian kita dapat hasil. Jadi hasil tu kita nak berikan yang terbaik, kita pilih yang terbaik beri untuk infak tu, ataupun kita pilih yang terburuk, terbusuk, kita tidak mahu. Macam mana? Jadi Allah Ta'ala kata mestilah min tayyibat ma kasabtum, daripada yang terbaik, daripada apa yang kamu. Dalam bahasa Arabnya dia kata tayyibat ni jiyadun. Jiyad ni daripada jayyid, satu benda yang jayyid. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ardi, Allah Ta'ala sebut sini ialah dia kata daripada apa yang kamu usaha satu. Tapi kalau usaha, kalau Allah Ta'ala tak nak beri, dia dapat tak? Kita tak dapat juga. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut sini lagi ialah apa? Mimma akhrajna lakum minal ardi, daripada apa-apa yang kami keluarkan daripada bumi. Apa yang keluar daripada bumi ni? Tanaman. Of course lah kan. Kita tanam atas bumi kan. Orang kata tanam hidroponik atas air. Air pun adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga kan. Cuma bentuk dia lah berbeza sikit. Tapi semua tu adalah daripada apa yang Allah Ta'ala buat. Bukan manusia buat air. Bukan manusia buat tanah ni kan. Tanah ni dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijadikan oleh Allah. Jadi kita gunakan tanah ni. Jadi Allah Ta'ala keluarkan daripada tanah tu pokok-pokok. Satu benda, pokok. Kemudian lagi ulama kata sebut je, termasuk juga ialah galian-galian seperti minyak, seperti petrol kan, seperti gas. Dia keluar daripada bumi. Siapa yang buat ni? Allah Ta'ala yang buatkan benda ni semua. Kita hanya gali saja kan. Cocok. Dia akan keluar, kita tarik, kita jual. Jadilah kaya raya manusia. Kerana apa? Kerana mereka dapat benda, satu perkara yang telah Allah Ta'ala sediakan dalam perut bumi ni. Yang ada mudah kan, ada susah dan sebagainya. Kemudian seterusnya ada juga ialah seperti logam-logam. Ada emasnya, ada peraknya, semua tu daripada dalam tanah kan. Jadi manusia ni ambil je kan daripada dalam tanah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sini, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, daripada suatu benda yang mana Allah Ta'ala telah keluarkan untuk kamu. Allah Ta'ala yang keluarkan bukan kita keluarkan sendiri. Kita hanya usaha sikit kasar betul situ saja. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata benda ni mudah untuk kamu kan, kamu dapat dengan mudah. Oleh kerana itulah maka anfiku, hendaklah kamu infakkanlah, berikanlah kepada manusia yang lain, sama ada dengan zakat ke, sama ada bukan zakatnya. Dan kemudian wala tayammamul khabitha minhu, kemudian Allah Ta'ala larang kat sini, jangan kamu tayammum. Tayammum di mana taksuduna, kamu memang sengaja mencari. Kalau terberi yang tak elok tu nak macam mana kan? Bukan. Tapi kalau sengaja, Allah Ta'ala marah kat sini kepada kita, wala tayammamu, cari yang busuk-busuk, cari yang tak sedap, cari yang tak apa kan, yang tak bagus daripada harta-harta kita tu. Minhu tunfiquna, itu yang kamu infakkan, itu yang kamu berikan, itu yang kamu sedekahkan, itu yang kamu bayar zakatnya. Walastum biakhizihi illa an tughmidu fihi, Allah Ta'ala buat kan seperti nampak kita sini, iaitu apa? Allah Ta'ala kata, dan sehingga kan satu benda tu kan yang kamu sendiri pun kalau orang beri pun tak nak. Jadi macam mana kamu nak infakkan benda tu kan? Kamu sendiri kalau nak ambil pun dengan apa ni, kamu tutup mata kan. Tughmidu fihi, dalam ulama kata sini ialah maknanya seseorang yang mana dia tu kadang-kadang harta tu memang mudah dia nak beri. Sebab apa? Dia tak nak pun. Gitu kan. Yelah kan harta yang kita sayang kan. Kita sayang, kita simpan dalam almari, kita gantung, kita simpan dalam ni. Itu kita sayang. Ada benda yang kita tak sayang, kita nak campur-campur. Kita memang nak buang dah kan untuk menyibuk dalam rumah kita kan. Jadi benda tu yang kita nak infakkan, benda yang kita sedekahkan. Jadi itulah maksud Allah Ta'ala katakan, wa walastum biakhizihi illa an tughmidu fihi. Asal makna dia ialah kamu sendiri pun tutup mata. Tutup mata tu maksudnya ialah satu benda yang kamu sendiri memang mudah nak beri kan, tak kisah.
Kemudian wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah Taala sebut sini tazyil di sini ialah hujung ayatnya. Datangnya akhirnya Allah Taala sebut apa? Iaitu Allah, kamu ketahuilah sesungguhnya Allah itu ghaniyyun. Ghaniyyun maha kaya. Maha kaya artinya ialah apa? Dia tak perlu kepada harta kamu. Dia tak perlu kepada apa yang kamu berikan kan. Kita ni kan kita akan tengok sebagaimana setengah-setengah kan. Ada orang-orang yang sesat, yang tak betul ni kan. Kadang-kadang mereka ni apa kan, kepada berhala mereka katalah Tuhan mereka berilah macam-macam kan. Makanan lah, buah limau lah, apa-apalah mereka beri. Seolah-olah macam benda tu berhala perlukan kepada benda-benda. Perkara ni bukan baru kan. Kalau kita baca cerita zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim tu ayah dia tu pembuat berhala kan. Jadi berhala-berhala banyak di zaman tu kan. Nabi Ibrahim ketika Allah Taala ceritakan tentang Nabi Ibrahim ni dah disebut dah situ bahawa mereka letakkan makanan-makanan depan berhala tu. Sebab itulah bila Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ibrahim tanya kepada berhala tu kan, kamu tak makan ke? Ni makanan banyak depan kamu ni. Nabi Ibrahim bercakap dengan berhala tu. Kemudian berhala tu tak bercakap. Kemudian Nabi Ibrahim tanya lagi, kenapa kamu tak bercakap? Cakaplah. Itu semua tu Allah Ta'ala sebutkan cerita tentang Nabi Ibrahim tu. Bukanlah mana nak tunjukkan apa ni Nabi Ibrahim cakap dengan batu ni. Tak nak katakan bahawa, nak beritahu kepada kita ni bahawa betapa orang yang menyembah patung-patung, menyembah berhala, menyembah batu tu dan merasai bahawa batu tu ada apa dan beri makan kepada batu tu. Apa ni? Tak logik kan. Jadi perkara macam tu dah berlaku dulu lah. Dah lama dah kan. Iaitu apa? Memberi makan kepada berhala. Memberi makan kepada Tuhan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala ni ghani. Allah Ta'ala ni adalah maha kaya. Allah Ta'ala tak perlukan kepada benda-benda itu semua. Dia tu kan. Jadi Allah Ta'ala ghani. Kemudian Allah Ta'ala kata yang hamidun. Semua benda tu dah balik kepada dia. Dia yang terpuji. Sepatutnya kita puji Allah Ta'ala dengan apa nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Ayat yang seterusnya iaitu ayat 268. Allah Ta'ala sebutkan sini. Kadang-kadang ada orang ni dia susah sangat nak dermakan, susah sangat nak infak, susah sangat nak memberikan kepada, terutama fi sabilillah lah, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan kat sini kan, iaitu infak fi sabilillah lah yang paling top kan. Infak kepada orang miskin, infak kepada saudara mara, itu adalah satu perkara yang baik kan. Tapi yang paling top sekali yang Allah Ta'ala sebut yang sebelum daripada ni ialah infak fi sabilillah, iaitu memberikan apa-apa untuk kebaikan orang untuk menyebarkan Islam tak kira lah untuk berjihad ke, kalau ada jihad peperangan, kalau tak jihad peperangan, jihad penyebaran ke kan, orang nak sebarkan Islam kan. Jadi Allah SWT sebut sini, memang biasanya kalau orang nak sebarkan Islam ni akan adalah penghalang-penghalangnya. Adalah benda-benda sebenarnya yang membisik-bisikkan. Siapakah yang membisikkan tu? Allah Ta'ala sebut sini asy-syaitan. Jadi dalam ayat 268 ni Allah Ta'ala kata asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan lah. Syaitan akan ya'idukum, menjanjikan kepada kamu al-faqra. Menjanjikan ni bukan menjanjikan, tapi maksud sini ulama kata ialah menakut-nakutkan. Ya'idukum yukhawwifukum. Dia akan kata kepada apa? Nanti kalau kamu beri, kamu infak, kamu ni miskin. Nanti kamu akan hilang duit. Kamu ni usaha duit ni susah kan. Kamu ni kerja susah-susah, dapat susah-susah, tiba-tiba nak beri dengan mudah kepada orang miskin, nak beri dengan mudah kepada untuk orang nak bekerja di jalan Allah kan. Mereka ni nak bekerja di jalan Allah. Tengok kan, syaitan akan menakut-nakutkan. Jadi perasaan yang takut ni, kita tak dengar suara ni. Kalau kita dengar suara ni, kita pun lari kan. Tapi maknanya ialah dia ada perasaan tu. Jadi perasaan tu sebenarnya adalah daripada bisikan syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana dia tu menwas-waskan di dalam hati manusia. Jadi Allah Ta'ala kata sini asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Allah Ta'ala highlightkan depan tu kan. Syaitan, sebenarnya syaitan lah yang menjanjikan, yang menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran tu. Nanti kamu jadi fakir dan sebagainya. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan dia menyuruh kamu dengan fahsya. Fahsya maksudnya adalah al-bakhl, iaitu bakhil. Wa man'uz zakah, wa man'uz sadaqat, wa man'ul infaq fi sabilillah. Itu adalah tafsiran. Jadi syaitan ni dia kata akan menyuruh kamu kepada fahsya. Fahsya ni tak mau infak, tak mau beri kepada orang miskin, tak mau tolong orang, tak mau derma, tak mau sedekah, tak mau beri kepada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau beri kepada penyebaran Islam kan. Jadi syaitan tu lah, tapi syaitan disuruh al-fahsya, itu panggil fahsya kan. Fahsya makna asalnya adalah kejahatan. Tapi maksud sini ulama-ulama tafsir kata adalah iaitu kebakhilan
untuk tidak mahu berinfakkan. Kemudian wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi Allah pula menjanjikan kepada kamu. Menjanjikan apa kepada kamu? Iaitu menjanjikan maghfirah. Maghfirah maknanya kemaafan, keampunan. Apa maksud? Maksudnya ialah Allah Ta'ala nak beri keampunan kepada kamu melalui sedekah. Jadi bila kita sedekah, bila kita infak fi sabilillah, sebenarnya kita akan dapat maghfirah situ. Maghfirah ni bukanlah antara caranya, of course lah kan kita kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kan. Itu adalah kita minta Allah Ta'ala astagfirullah mengampunkan kita. Tetapi kita mesti sidqun, kita mesti bersungguh-sungguh, kita mesti menunjukkan bukan hanya mulut saja kan, tapi melalui perbuatan juga. Jadi antara perbuatan yang boleh mengampunkan, Allah Ta'ala mengampunkan kita ialah dengan kita ni infak fisabilillah. Jadi kita infakkan harta kita, Allah Ta'ala kata, memang Allah Ta'ala janjikan maghfirah kepada kita bila kita buat macam tu. Kemudian wafadla. Wafadla ni maknanya apa? Kurniaan. Artinya ni ulama' kata ialah apabila kita ni menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah menjanjikan yukhlifuh. Yukhlifuh ni maknanya akan menggantikan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, iaitu satu ayat dalam surah Sabah ayat 39, Allah Ta'ala kata, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa saja yang kamu infakkan, min syai'in, tak kiralah banyak mana bukan, Allah Ta'ala akan gantikan. Gantikan macam mana? Pahala of course dah dapat kan, tapi ganti dengan macam-macam cara lagi. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan benda ni kan, iaitu apa benda yang kamu sayangkan, maka Allah Ta'ala akan hancurkan. Apa yang kamu beri di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan gantikan. Itu adalah doa malaikat kan, yang Allah Ta'ala diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia akan kata Allahumma u'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, malaikat yang akan berdoa kan, iaitu ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang menginfak ni khalafan. Iaitu khalafan maknanya gantian daripada apa yang dia habiskan. Nampak macam habis dari segi zahirnya, tetapi sebenarnya dia dapat ganti daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala sebut sini apa? Wallahu wasi'un alim. Jadi sebagaimana kita sebutkan biasa kan, bahawa setiap daripada tazyil ayat tu dia akan ada kesesuaiannya. Jadi Allah Ta'ala sebut sini wallahu wasi'un. Allah itu wasi'. Wasi' ni maknanya maha luas. Dia boleh beri apa saja, tak langsung terhakis daripada apa yang dia ada. Wasi'un, sangat luas kurniaan dia. Allah Ta'ala boleh beri. Alimun, dia tahu kan siapakah yang mau nak infakkan fisabilillah betul-betul ikhlas, ataupun siapakah yang tak ikhlas, yang tak betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat yang terakhir 269, Allah Ta'ala kata yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Ta'ala yang terakhir sebut yu'til hikmata. Hikmah Allah Ta'ala diberikan hikmah. Allah Ta'ala sebut sini man yasha', diberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapakah yang Allah Ta'ala akan beri hikmah ini, dan apa maksud hikmah ni? Hikmah ni akan diberi kepada sesiapa yang dikehendaki, Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala maha tahu kan siapakah yang akan dapat. Dan Allah Ta'ala sebut situ kan. Tapi apa maksud hikmah? Hikmah sini banyak pendapat ulama yang mengatakan. Pendapat yang paling popular sebagaimana disebutkan oleh Al-Jalalain, dalam tafsir Jalalain disebut ialah hikmah artinya lah satu ilmu an-nafi' al-muaddi ila al-amal, iaitu ilmu yang bermanfaat, yang boleh membawa seseorang itu kepada beramal dengan apa yang dia tahu tu. Kadang-kadang kita belajar satu ilmu, kita dapat information, tapi tak bawa apa-apa amal pun daripada situ. Tapi ada amal-amal yang kita kadang kita pergi mendengar ceramah, kita mendengar ini, kita belajar ni kan, tiba-tiba kita terasa nak buat, yang boleh mendorong kita untuk melakukan benda tu. Jadi itu nama dia hikmah. Jadi hikmah macam ni, perasaan macam ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang berikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma atina hikmatan. Ya Allah, berilah kepada kami ni hikmatan. Pendapat yang kedua mengatakan hikmah ni maksudnya al-ilmu wal fahmu lil umuril Quran was sunnah. Kita faham ilmu mengenai Quran, ilmu mengenai sunnah, mengenai Quran dan juga hadis. Bagaimana kita buat hari ni, usaha kita kan untuk kita faham Quran. Maka ilmu ni kalau kita dapat kan, kita rasa, maka mendorong kita untuk beramal, maka itulah nama dia hikmah. Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi kita kan usahalah kan, of course kan. Yang ketiga, dia mengatakan bahawa
al-hikmah ni maksudnya al-isabah bil qaul, iaitu bila dia bercakap ni betul, tepat dengan apa yang sebenarnya. Itu hikmah. Jadi apa-apa pun, itu adalah pendapat-pendapat ulama. Pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang paling kuatlah di kalangan ulama, iaitu ilmu yang membawa kepada keamalan. Jadi Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Ta'ala sebut sini wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dapat hikmah, siapa yang dapat ilmu yang macam tu, maka dia sebenarnya telah mendapat satu kebaikan yang sangat banyak. Maknanya kalau orang lain dapat harta, mungkin orang ni bisnes, pandai bisnes, pandai bercakap, pandai, dia dapat harta yang banyak. Ada orang tak pandai benda tu kan, tetapi dia dapat diberikan hikmah, maka orang yang dapat hikmah ini sebenarnya itulah orang yang lebih baik daripada orang yang mendapat harta yang banyak tetapi tidak mendapat hikmah tu. Jadi wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Allah Taala kata sesungguhnya dia telah diberikan dengan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Tetapi siapa yang boleh faham perkara ini semua? Hanya yang boleh fahamnya Allah Ta'ala kata wa ma yazakkaru wa ma yatta'izu, artinya tak ada yang akan dapat pengajaran, dapat faham perkara ni yang kita ceritakan ni, illa ulul albab, melainkan orang yang boleh berfikir, orang yang mempunyai fikiran. Allah Ta'ala kata. Jadi setakat itulah saja. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mempunyai, termasuk dalam ulul albab ni, yang boleh faham apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Setakat itu saja, insya-Allah. Jangan lupa untuk share, insya-Allah. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk berikan link ni kepada semua sahabat-sahabat kita di lain, di Twitter ke, di Facebook mana ke, di WhatsApp ke, di Telegram ke, di Instagram ke, dan macam-macam lagi. Sebarkan, insya-Allah, moga-moga kita akan dapat pahala sedikit daripada apa yang kita buat pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah dalam sesi seterusnya pada hari Isnin insya-Allah. Wassalamualaikum.